Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi bersama saya, Cikgu Ros Azura dari SMK Datuk Haji Hassan Noh. Hari ini kita akan teruskan uh, kelas Sains Tingkatan 2 KSSM dengan bab 3 Nutrisi, subtopik 3.3. Okey, jom. Di dalam subtopik 3.3, Sistem Pencernaan Manusia, objektif pembelajaran yang perlu dicapai adalah menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pencernaan. Baik, tahukah anda apakah yang berlaku di dalam badan kita selepas kita makan? Bagaimanakah makanan seperti tembikai dicernakan? Mari kita belajar tentang pencernaan makanan. Pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul-molekul yang lebih ringkas, lebih kecil dan boleh larut supaya dapat diserap ke dalam sel-sel badan kita. Watak utama di dalam pencernaan makanan adalah enzim. Apa itu enzim? Enzim ialah bahan di dalam badan yang menggalakkan tindak balas kimia dalam sistem pencernaan. Maksudnya enzim ni memang pentinglah dalam pencernaan. Kalau tak ada enzim, pencernaan makanan kita akan bermasalah. Pencernaan dia terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama adalah pencernaan fizikal dan jenis yang kedua adalah pencernaan kimia. Kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan pencernaan fizikal. Pencernaan fizikal adalah proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cebisan-cebisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. Maksudnya proses pertama, proses paling awal sekali pencernaan adalah di dalam mulut. Itu yang kita panggil sebagai pencernaan fizikal. Pencernaan fizikal ini melibatkan peristalsis. Dia masih belum melibatkan enzim lagi. Kita lihat pencernaan kimia pula. Pencernaan kimia adalah proses penguraian makanan daripada molekul-molekul kompleks kepada molekul yang lebih ringkas dengan bantuan enzim. Sekarang barulah enzim akan berfungsi, iaitu dia berfungsi ketika pencernaan kimia. Baik, sekarang kita lihat apa persamaan dan apa perbezaan di antara pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Di dalam bulatan yang warna kuning itu adalah persamaan, manakala bulatan biru dan hijau itu adalah perbezaan. Jom kita lihat persamaan dia dulu. Persamaan pencernaan fizikal dan kimia adalah berlaku pemecahan makanan. Dan yang kedua, berlaku di dalam salur pencernaan. Jom kita lihat perbezaan. Di dalam pencernaan fizikal, dia berlaku di dalam mulut sahaja. Manakala pencernaan kimia berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan usus. Seterusnya kita lihat perbezaan kedua. Pencernaan fizikal tidak melibatkan enzim. Manakala pencernaan kimia melibatkan bantuan enzim. Sekarang jom kita lihat struktur sistem pencernaan manusia. Apakah organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia terdiri daripada, jom kita tengok. Terdiri daripada satu tiub yang disebut sebagai salur pencernaan dan beberapa organ lain seperti hati, undi hempedu dan pankreas. Salur pencernaan ialah tiub panjang yang bermula dari mulut dan berakhir di dubur. Maksudnya dia bermula daripada atas dan berakhir di bawah. Berdasarkan ini adalah raja sistem pencernaan manusia. Tadi saya dah sebutkan sistem pencernaan manusia dia bermula daripada mulut dan berakhir di dubur. Kita tengok satu persatu.
Apabila makanan masuk ke dalam mulut, dia akan makanan akan dikenakan pencernaan fizikal di mulut dan terus ke esophagus. Daripada esophagus kemudian ke perut, dari perut kemudian ke duodenum, seterusnya ke usus kecil, kemudian ke usus besar, ke rektum dan dubur. Okey, ini adalah urutan aliran makanan yang bermula dari mulut, esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan berakhir di dubur. Okey, jom kita lihat dengan lebih terperinci lagi aliran makanan dalam salur pencernaan. Okey, mulut, esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan dubur. Okey, apa yang berlaku di mulut? Okey, makanan dikunyah oleh gigi. Cebisan makanan dilembutkan oleh air liur. Amilase liur dalam air liur menguraikan kanji kepada maltosa. Okey, dari mulut tadi seterusnya ke esophagus. Okey, makanan yang memasuki esophagus disebut sebagai bolus. Proses peristalsis pada dinding esophagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Okey, maksudnya proses peristalsis ni bermaksud makanan akan ditolak turun ke bawah. Dia tidak akan ditolak naik ke atas. Okey, perut pula. Dinding perut merembeskan protease dan asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik mengaktifkan protease dan membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Okey, protease mencernakan protein kepada polipeptida. Makanan yang menjadi separa cecair disebut sebagai kim. Okey, seterusnya daripada perut, makanan dihantar ke duodenum. Okey, makanan yang memasuki bahagian pertama usus kecil iaitu duodenum. Hati menghasilkan jus hempedu dan disimpan oleh pundi hempedu, dan jus hempedu mengemulsikan lemak kepada titisan kecil dan menetralkan asid dalam kim. Okey, sila lihat rajah di sebelah kanan ada dilabelkan di mana kedudukan duodenum. Di dalam duodenum juga terdapat pankreas, di mana pankreas menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim amilase, protease dan lipase. Okey, amilase pankreas mencernakan kanji menjadi maltosa. Protease mencernakan polipeptida menjadi dipeptida. Lipase pula mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, dari duodenum akan dihantar pula ke peringkat seterusnya iaitu usus kecil. Okey, usus kecil merembeskan enzim maltase, protease dan lipase. Maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Protease mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Dan lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Selepas usus kecil, dia akan dihantar pula ke usus besar. Okey, makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Proses penyerapan semula air berlaku di dalam usus besar. Okey, kemudian apa yang berlaku? Sisa-sisa yang tidak tercerna akan dihantar ke rektum. Okey, makanan yang tidak tercerna dikenali sebagai tinja ataupun najis akan memasuki rektum dan tersimpan sementara di dalamnya. So, kesimpulannya rektum ini adalah dia macam stor simpanan sementara untuk menyimpan tinja kita. Okey, kemudian apabila kita nak mengeluarkan tinja tersebut, dia akan melalui dubur. Okey, tinja disingkirkan dari badan melalui dubur. So, ini adalah
organ terakhir di dalam sistem pencernaan manusia. Okey, baik. Kemudian kita akan melihat enzim-enzim yang terlibat di dalam sistem pencernaan manusia. Okey, badan kita menghasilkan enzim untuk mempercepatkan tindak balas pencernaan makanan. Amilase, protease dan lipase merupakan contoh enzim dalam pencernaan. Enzim diperbuat daripada protein. Tanpa enzim, proses pencernaan makanan berlaku dengan kadar yang sangat rendah. Sebab itu saya katakan enzim ini sangat penting. Okey, ini adalah enzim-enzim yang terlibat di dalam sistem pencernaan kita. Okey, yang pertama, amilase mencernakan kanji menjadi maltosa. Yang kedua, maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga, protease mencernakan protein untuk menjadi polipeptida. Yang keempat, protease mencernakan polipeptida untuk menjadi dipeptida. Yang kelima, protease mencernakan dipeptida kepada asid amino. Dan yang terakhir, lipase mencernakan lemak lalu menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, ini adalah contoh-contoh tindakan enzim di dalam sistem pencernaan kita. Okey, baiklah, itu sahaja isi kandungan pembelajaran untuk subtopik 3.3. Okey, kita bertemu lagi di dalam kelas yang akan datang dengan topik 3.4. Proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.